Jadi batalkan solat. Dia nak ambil kesempatan untuk tengok benda tu. Jadi benda-benda ni kita kena faham. Jadi macam mana pula isu yang berlaku pada seorang suami isteri yang duduk kat dalam bilik dan bilik tersebut ada tandas, kan? Sama juga. Sebab apa? Adab. Dia sebut adab. Adab maksudnya benda yang paling muakkar yang kita kena buat. Kalau kita buat pahalanya tu terlalu banyak, tak buat pun tak ada masalah. Tapi bukan kata tak ada masalah sampai ni. Dia tengok keadaan, akan boleh menjejaskan beberapa keadaan, kan? Baru kahwin, honeymoon. Tak apa ustaz, saya kat hotel tu, saya baru je kahwin. Baru kahwin berapa hari? Baru semalam kahwin, hari ni dah pergi honeymoon. Mana nak kahwin? Duduk kat hotel yang mana dalam bilik tersebut ada. Tapi tak apa, suami isteri tak apa, bogil. Bogil memanglah bogil. Hak bogil tu tak ada masalah. Itu suami isteri sebab halal. Had adab dia adalah bila mana kita takut ada makhluk-makhluk lain yang seumpama wujud seperti kita, seperti cicak, belalang, apa saja, itu kita kena ada perasaan malu. Sebab itu Nabi minta kepada kita bila masuk saja dalam tandas, nampak cicak ke, nampak laba-laba ke, kena halau dulu. Bukan kata, oh, tak apa cicak. Tuan-tuan tak tahu, kalaulah salah kita dalam membuang qada hajat tersebut, dia yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Sebab dia masuk akhirat, sebab dia kencing. Begitu. Lepas tu tak bersih. Cicak tu jadi penyaksi kepada tindak laku dia. Dan Nabi pun minta, walaupun seorang lelaki dan seorang perempuan yang sah daripada ikatannya suami isteri, tak pakai baju apa pun, Nabi minta kalau dalam keadaan kita bersetubuh, dia duduk mesti dalam keadaan yang tertutup, kan? Bukan sekadar tutup macam ni, besar je ni, buatlah ikut, nak ke kiri, ke kanan, terbang, melayang, ikut dan tak boleh. Dia mesti dalam keadaan berselimut dan sebagainya. Itu cara dia. Bukan kata ikut punah lah. Oh, pening tuan-tuan. tak boleh ustaz, tak ada feel lah ikut kau pula. Jadi tak tahulah tuan-tuan. Jadi itu. Jadi jangan kita buka aurat. Sebab apa? Adabnya begitu. Rumah kita sendiri pun, rumah kita sendiri, kita dengan suami isteri, memang suami isteri, ialah kita mesti kena ada sifat rasa malu. Sebab bila malu, nilai dia tak lagi tinggi tuan-tuan. Bila sifat malu ni, nilai dia lagi tinggi. Bila dia asyik telanjang begitu, isteri tengok pun, saya dah tengok dah biasa dah dia punya. Yang suami pun tengok macam tu, dah biasa dah. Bila dia tutup, dia malu, maka sifat dan nilai dia lagi tinggi. Jadi itu. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu kepada kita, kalau dalam tandas nampak binatang dan sebagainya, halau dulu. Kalau keadaan kita nak bersama dengan isteri, ada binatang, kena halau dulu. Bukan main dan kita, tak apa binatang, dia tak tahu apa-apa. Okay. Dan jangan engkau hadapkan ke matahari di tengah matahari. Panas, kita hadap matahari. Keluar kering. Tak ada. Jadi bukan kita menghadapkan arah matahari. Sebab apa? Matahari terbit ini dia sebelah belakang daripada arah kiblat, dan dia terbenam daripada sudut kita ni sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak tahu, di Malaysia, arah kita, darjah kita kepada Mekkatul Mukarramah sebanyak 292 darjah sehingga 293 darjah. Daripada 291, minta maaf, 291 sampai 293. Okay. Kalau 293 ni duduk mana? Dia duduklah sikit kat dalam Johor ke bawah. 291 dia akan duduklah kat belah atas sikit, Terengganu, Perlis dan sebagainya. Kita 292. Cuba tuan-tuan cek. Sebab itu bidang masa saya belajar dulu bahagian falak, kan, falak syar'i dan sebagainya, ambil kursus, ambil persisilan, kita belajar, kita rasa macam kagum. Bila kita baca kitab, oh ada kaitan. Jadi jangan kita buang najis, sama ada kita buang air besar ke, air kecil ke, menghadap matahari terbit. Matahari terbit, kita hadap dia. Dan jangan engkau menghadap juga bulan. Dan jangan engkau juga menghadapkan arah kiblat. Nampak tak? Matahari terbit mana? Ni arah kiblat kita kan? Arah kiblat kita. Sebenarnya matahari terbenam lebih kurang kat sengit sikit sini.
Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita dalam keadaan survival kat dalam hutan dan sebagainya, tengok je cara matahari terbenam. Waktu tepat untuk melihat arah kiblat adalah pada bulan, sekitar bulan Mei sehingga pada bulan Ogos ataupun September, naik sikit. Dia terbenam di situ, sebenarnya itulah kita punya arah kiblat. Ya. Tapi selain daripada tu, dia sikit-sikit lah. Bukan matahari ni bukan dia duduk tang sama je. Dia akan pusing sini, pusing sini, pusing sini, naik pula atas balik, pusing balik bawah ke tengah. Jadi bila kita sengit sikit, sekarang ni kita dah masuk bulan 10, dia dah sengit sikit. Jadi jangan kita buang najis kita melalui matahari terbit. Matahari terbit kat belakang. Dia kalau matahari terbit sini, dia mesti menyengit sebelah sana, dia terbit. Dia tak ada terbit sini, terbenam sini, sini. Tak ada. Dia mesti menyengit. Jadi bila mana dia terbenam, dia terbit, kita menghadap ke sini pun tak boleh, dan kita menghadap ke sini pun tidak boleh. Kan? Maksud menghadap ke sini, mengarah kiblat. Masuk ke arah sini, membelakangkan kiblat. Sebab itu rumah yang cipta tandas yang menghadap arah kiblat dan membelakangkan kiblat, sepatutnya daripada sudut syarak dia kena pecah balik dan dia kena renovate balik benda tu. Tetapi bergantung, sebab benda ni dia kata dalam lebih kurang ada sebahagian ulama meletakkan bahawa ini makruh. Ada sebahagian kata dia adalah makruh tambih, sebagai makruh yang dicegah, supaya kita tak buat. Tapi tengok juga orang tu baru beli rumah, tak ada duit nak pecah lagi dan sebagainya, kena ambil kira lah. Bukan kata ustaz suruh pecah-pecah habis, tak ada. Jadi tak boleh arah kiblat dan belakang kiblat, dan jangan engkau belakangkan akan dia. Macam tu, belakang arah kiblat macam tadilah, matahari terbit. Dan jangan engkau duduk qada hajat di dalam air yang tenang. Kita duduk qada hajat di dalam air yang tenang. Kat mana? Kat tempat lecak. Lecak tu tuan-tuan, tengok air tenang je. Jangan disangkakan tenang, tidak ada buaya yang mengap kamu punya. Jadi yang tenang tu bahaya. Sebab apa? Air yang tenang ni biasanya adalah yang diduduki oleh jin. Untuk makluman tuan-tuan, kalau siapa yang belajar Darus Syifa, tuan-tuan akan tahulah, air yang tenang ni jangan kita main-mainkan dia. Tapi tengok keadaan, bukan kata semua ni lecak ni air tenang, saat kita nak usik tak berani. Dia ada keadaan-keadaan dia. Okey. Dan jangan engkau kencing atau berak di bawah pohon kayu yang berbuah. Jiran sebelah ada pokok delima. Tak ada dalam Malaysia, tak ada delima kot. Ada pokok dragon fruit kat depan rumah dia. Dia tak tahan nak masuk ni, pergi kencing kat pokok dia. Kata apa? Baja. Baja pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena perasan. Selalu saya sebutkan tentang beli barang daripada barangan-barangan China, kan? Berkenaan isu ni sebenarnya dah banyak bangkit. Untuk orang yang hidup dalam keadaan umum, dia hidup dalam keadaan dia kata tak apa perkara ni, boleh, tak ada masalah. Tetapi daripada konteks tasawuf dan juga bersyariat, mereka tidak akan beli barangan-barangan yang daripada China, buah-buahan lah khususnya. Sebab apa? Dia disebutkan sebagai mutasyabih, ataupun benda yang syubhah, benda yang bercampur barangkali. Sebab benda yang bercampur ni akan Nabi tak suka. Jadi contoh, sebab apa saya cakap itu? Contoh kalau kita katakanlah beli baru ni saya tengok murah sangat delima. Yelah sebab keluarga makan delima, saya memang beli delima. Tengok delima murah, RM10 dapat 3 biji. Hal lain tuan-tuan, 1 biji delima RM8 ataupun RM7. Paling murah pun RM5. Hal ni 3 ketul dapat RM10. Dapat 3 ketul. Jadi sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tengok, tapi saya tak kata pukul rata, tak pukul rata semua. Mungkin ada yang dia betul-betul buat dengan kaedah organik, dia tak ada masalah. Tapi yang tidak organik, yang dia menggunakan terminologi organik tetapi menggunakan air kencing mereka. Mereka ni suka bubuh air kencing satu tempat, kan? Kemudian dihimpunkan, buah tersebut disiram dengan air kencing. Sebab apa? Sifat urin kita ni boleh protect
buah tu nampak cantik. Kalau tuan-tuan nak tahu, bolehlah minta dietetik tengok ke dan sebagainya untuk nilaian benda tersebut. Jadi buah tersebut dia akan sentiasa nampak cantik. Sebab tu pernah ada kes tahun 2016 ingat saya, video yang mana kat pasar-pasar Cina, lagi teruk pasar Cina, pasar di China sana, dia buah awak tak ada beli, dia buka semua, dia telah gitu je lah, dia tembak panjut dan sebagainya. Tapi dia cantik. Tak percaya? Cuba pula buat kat rumah. Ambil lah buah mana-mana ke, tapi jangan yang dikopek. Yang tak dikopek lagi baru kita kena buat benda tu. Ini buka pisang, pecing atas pisang, memanglah lagi macam-macam ada kan. Jadi itu sebab ada sifat tu. Jadi benda-benda ni itu pun dalam konteks itu. Maksudnya bukan sekadar kita menggunakan kita punya hasil kotoran kita, ya. Sebab hasil kotoran kita ini macam-macam bercampur, ya. Dan jangan engkau kencing atau berak di dalam lubang tanah. Ini benda ni lubang tanah sebab apa? Nabi pernah berpesan bahawa tempat lubang tanah, busut, lagi apa? Macam apa, tepuan tanah punya rumah dan sebagainya tu, itu barangkali ada penghuninya. Penghuninya siapa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya binatang, haiwan dan sebagainya, ataupun pada makhluk yang kita tidak nampak. Jadi benda tu pun tak boleh. Sebab itu janganlah hirau bila kita kencing merata-rata ni. Hak lelaki mudah lah kan, hak lelaki mudah. Bukan saya cakap